Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih kerana hadir ke kelas cikgu. Cikgu harap semuanya dah makan? Dah makan dah? Dah, makan dah. Okey. Makan dah. Okey, semua diharapkan semua dah isi kehadiran. Semua dah isi kehadiran kan? Okey. Ada lagi yang baru masuk. Okey. Okey. So cikgu nak start. Kita akan masuk tajuk baru sebenarnya hari ni. Okey, ada siapa-siapa tak nak tunjuk dekat cikgu projek yang dia dah buat? Okey, cikgu ada suruh buat projek kapal selam kan? Okey, ada siapa-siapa tak nak tunjuk kat cikgu projek kapal selam yang dia buat? Projek kapal selam muka surat 103. Ada tak? Saya tak buat lagi. Okey, nanti tolong buat projek 103 Okey. kapal selam, kulit telur menari ada tak yang buat? Kulit telur menari. Saya buat. Siapa buat? Daniel buat. Saya. Daniel ada boleh tunjuk? Itu saya punya apa ni? Saya punya telur tak menari. Oh, tak menari. Okey, tak apa, tak apa. Dia sebenarnya kulit telur tu kering ke basah? Kulit telur awak. Masa Kering. awak masukkan kat dalam cuka tu. Okey, tak apa. Yang tak jadi tak apa. Sekurangnya awak dah cuba kan. Okey. Tak apa. Cikgu tunjuk kejap Hmm. Ya, tolong pasang aircon. Okey. Semua baca doa Baca doa sendiri-sendiri. Okey. Baca doa sebelum kita start belajar. Okey, yang ini adalah aktiviti yang cikgu suruh awak buat iaitu projek kapal selam dan juga yang ini kulit telur menari ni. Okey. So untuk kulit telur menari ni sebenarnya ya. Saya tak buat lagi lah tu. Tak apa, nanti lepas ni boleh buat. Okey, untuk kulit telur menari ni sebenarnya awak kena masukkan cuka. Jangan air tau, cuka. Lepas tu kulit telur yang telah hancur. Kulit telur tu kena kecil-kecil lah. Awak tumbuk lah kulit telur tu. Tumbuk tapi jangan hancur sangat. Okey, bagi dia kecil-kecil. Ataupun awak ramas. Awak ramas kulit telur tu, bagi dia kecil. Dan masuk dekat dalam botol ni, cepat-cepat tutup. Supaya bila awak dah masukkan, okey, cepat-cepat tutup. Mungkin bila tak jadi tu, mungkin sebab awak lambat tutup botol. Okey, dia punya kejadian dia sebenarnya macam ni. Okey, kulit telur ni dia terdiri daripada kalsium. Sejenis bahan kimia ni nama dia kalsium. Kalsium ni yang untuk kuatkan gigi awak sebenarnya. Kalsium ni untuk kuatkan tulang. Okey, kulit telur ni dia ada sejenis bahan nama dia kalsium. Dan bila kita masuk dalam cuka, cuka ni adalah sejenis asid tau. Okey, asid yang lemah sebenarnya cuka ni. Okey, cuka makan yang mak awak buat masak tu. Okey, cuka ni kalau dia kena pada kulit telur ada kalsium. Cuka ni adalah asid. Bila asid kena dekat kalsium, dia akan bertindak balas dan dia akan mengeluarkan satu gas. Gas dia nama dia karbon dioksida. Jadi, apabila gas tu keluar, gas kan dia punya sifat dia
kurang tumpat. Okay, gas tu dalam bentuk udara lah, macam udara lah kan. Udara dia mesti duduk kat atas. Gas, udara dia mesti duduk kat atas sebab dia kurang tumpat daripada cuka ni. Jadi bila gas tu naik ke atas, dia akan menolak-nolak lah kulit telur ni. Tu yang menyebabkan kulit telur tu nampak macam menari-nari. Okey, itulah dia punya konsep dia. Okey? Sekejap cikgu nak buka. Okey. Itulah dia punya konsep. Kejap cikgu tunjuk video. Satu video macam mana telur tu boleh menari-nari. Kejap ya. Lupa pula cikgu nak buka video ni awal-awal. Taknya buka dia tadi. Okey. Sekejap, cikgu cari dia punya kulit telur menari tu. Ada kawan cikgu share. Dan dia punya video kulit telur menari. Sekejap. Sekejap ya. Buat bodoh tu. Ni burush. Sekejap Cikgu tengah cari videonya. Nak tunjuk dekat awak lah. Video ketumpatan. Okey. Cikgu dah jumpa dah video dia. Sekejap Cikgu. Kejap. Apa? Sekejap. Kita habis pukul berapa? Kita habis pukul 12.30. Okey. Mungkin kurang sikit lah. Tak sampai lah. Okey. Kejap. Cikgu nak tunjuk dekat awak macam mana aktiviti kulit telur menari tu. Okey. Yang ni ada seorang budak ni dia buat. Okey. Sekejap. Okey. Okey. Dah 45. Yang tu dia guna kismis dan juga telur. Okey. Okey, dia masukkan cuka. Okey, dia masuk cuka dalam botol. Nanti siapa yang buat boleh buat video bagi dekat cikgu. Cikgu nak tengok awak buat. Video ni 7 minit juga. Okey, lagi banyak cuka, lagi tinggi kulit telur tu akan naik. Okey. Kalau dia buat banyak cuka dia lagi tinggilah kulit telur tu dia akan naik nanti. Kalau sikit cukanya, sikit je lah dia akan naik nanti.
Yang ni pun lambat ni dia bubuh ni. Patutnya kena cepat. Okey. Yang ni lambat ni. Nanti Kang dia tengok tu, nampak tak gas tu? Gas tu dah terkeluar, nampak tak gas tu? Gas dah mula terhasil. Kemudian kena tutup cepat-cepat. Masa dia keluarkan gas tu, kena tutup cepat-cepat. Okey. Nampak tak gas? Dia akan keluar gas macam ni lah. Sebab kulit telur ni dia ada, kerana dia ada kalsium. Bila kalsium bertindak balas dengan cuka, dia akan jadi macam ni lah. Nampak? Okey. Banyak gas yang terhasil. Okey. Banyak gas yang terhasil. Daniel, awak buat macam mana? Jadi macam ni ke? Daniel? Daniel? Awak buat ada nampak menjadi macam ni tak? Tengok dia dah menari dah. Nampak tak? Nampak tak dia menari? Yang Daniel hari tu rasanya mungkin lambat kot. Dia kena tunggu sampai inilah habis dia apa ni? Dia bertindak balas. Buih dekat kulit ikan ada. Buih, dia nampak buih. Lepas tu gas terbentuk di sekeliling kulit telur menyebabkan telur tu naik. Pandai. Okay. Dia sepatutnya kena kecil-kecil lagi. Kalau besar-besar macam ni susah sikit lah dia nak naik. Jadi nanti bila awak buat, awak bagi hancur, bagi kecil-kecil. Okay. Nanti barulah nampak apa ni kulit telur tu dia akan naik. Okay. Gas tu dia akan menolak. Okay, gas tu dia akan menolak kulit telur tu naik ke atas. Okay, tengok dia dah naik dah. Dia naik. Kalau kita buka penutup tu, habislah gas tu keluar. Bila gas tu keluar, nanti telur ni dia tak naik lah. Okey. Dah lama-lama tu dia akan naik dah semua. Kalau awak buat kecil-kecil, kulit telur tu lagi cepatlah dia naik. Okey. Yang menyebabkan dia naik ni adalah gas tu. Gas tu menolak kulit-kulit telur tu naik ke permukaan cuka ni. Dia akan turun balik tak? Kalau buih dia akan keluar, dia turun. Okey. Adakah kulit telur ni akan turun balik? Ya, kulit telur ni dia akan turun balik. Kalau dah habis dah gas tu semua, dah keluar. Gas yang karbon dioksida tu dah terhasil semua sekali. Dia dah habis bertindak balas, nanti dia akan turun balik lah. Okey. Kalau dah habis lah. Dah habis bertindak balas. So gas tu yang menolak. Nampak tak gas-gas tu keluar daripada kulit telur? Nampak tak buih-buih tu? Tak. Inilah yang berlaku sebenarnya untuk aktiviti kulit telur menari. Okey? Okey. Okey, last sekali dia jadi apa? Okey, dia goncang. Cuba goncang, tengok nak jadi apa. Okey, goncang pula. Nak tengok jadi apa. Cuba goncang. Dia goncang, nak tengok jadi apa.
Okey, tetap naik juga. Okey, selagi masih ada cuka dan kulit telur, cuka akan bertindak balas dengan kulit telur dan membebaskan karbon dioksida. Okey. Ada kulit telur ni buat daripada kalsium karbonat. Okey. Dekat kulit telur ada kalsium karbonat. Jadi kalsium karbonat tu dia bertindak balas dengan asid. Okey, sebab cuka tu dia lah asid. Okey. So habis. So itulah dia punya kejadian yang sebenar. Untuk ni aktiviti yang ini. Okey. So dah habis untuk yang ini. Sekejap. Nak stop. Okey. So hari ni kita nak masuk topik baru sebenarnya. Okey, yang ini cikgu untuk yang kapal selam tu nanti awak buat. Okey. Kita nak masuk topik yang baru. Okey. Iaitu asid dan alkali. Tapi sebelum okey, yang ni kita dah jawab dah minggu lepas kan? Yang ni dah jawab kan minggu lepas kan? Dah. Okey, yang ni pun nanti awak boleh buat. Bagaimanakah buah oren boleh ditenggelam ke dalam air? Siapa nak jawab? Macam mana kita nak bagi buah oren ni yang ada kulit ni, kalau kita masukkan dalam air dia akan terapung. Macam mana kita nak tenggelamkan dia? Macam mana kita nak tenggelamkan buah limau ni, buah oren ni, macam mana? Nak bagi dia tenggelam di dalam air? Tekan. Apa dia? Tekan? Ha. Nampak sangatlah tak tengok video cikgu bagi. Cikgu ada bagi video kan? Letak apa? Cikgu ada bagi video dah sebelum ni, awak tak tengok ke? Awak tak tengok ke videonya? Saya tak tengok lagi. Masukkan garam. Saya Masukkan garam. Okey. Sekejap Masukkan garam pun boleh. Ada lagi satu cara. Macam mana? Untuk awak ni. Untuk awak untuk tenggelamkan oren ni, buah limau ni. Sekejap cikgu stop sharing Cikgu nak tunjuk satu video. Sekejap Boleh tak besarkan ni? Okey, nasib baik boleh besarkan. Dia kena buka benda ni lah pula kan. Sekejap. Yang ini tak ada bunyi lah pula. Sekejap Kalau cikgu share yang ini, dia tak ada bunyi pula. Sekejap. Cikgu kena share yang ni. Start. Mana dia lah. Tadi cikgu ni. Lagi dia tak ada bunyi pula. Kalau cikgu buka. Sekejap
Alah, tak ada pula. Tak apalah, tak ada bunyi pun tak ada bunyi. Yang ini cikgu dah bagi dah dekat dalam grup sebenarnya. Untuk awak tengok. Awak je yang tak tengok ni masalahnya. Awak yang tak tengok ni. Ada kan cikgu bagi video untuk limau. Ada kan? Ada. Okey. Sini. Awak tengok Yang mana yang tenggelam? Awak tengok. Oh yang ni. Oh yang ni. Sore hari berwarna biru sejuk hatiku. Okey. Kalau awak tengok dekat sini buah apa ni? Buah anggur. Buah anggur sebenarnya kalau kita masuk dalam air dia akan tenggelam. Okey. Tapi kenapa yang ini terapung? Okey. Yang terapung ni sebenarnya air apa? Dia ada air A, B, C. Ada A, B, C. A ni air biasa. B ni agak-agak air apa? Tiba-tiba je dia terapung. Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Air cuka. Air cuka. Masa bila cikgu ajar bubuh air cuka? Yang itu yang projek telur menari je. Awak dah belajar ni sebelum ni. Okey, air garam. Jadi air garam. Okey. Yang ini adalah buah anggur sebenarnya lebih tumpat daripada air. Okey, boleh faham? Okey, buah anggur lebih tumpat daripada air. Tapi bila letakkan garam, jadi anggur ni dia kurang tumpat daripada air garam. Air garam lebih tumpat daripada anggur. Jadi air garam duduk kat bawah. Anggur ni duduk kat atas. Sekarang ni cikgu masukkan gula pula. Okey, yang ni gula. Okey, masukkan gula. Nampak tak apa berlaku pada anggur tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dengar tak muzik? Boleh dengar muzik tak? Tak dengar. Dengar muzik tak? Tak dengar. Dengar tak? Tak. Dengar tak ya? Okey. Okey, sekejap cikgu share yang lagi satu pula. Okey. Yang itu ialah buah anggur. Satu lagi yang cikgu share ialah buah limau. Okey. Ada dekat dalam grup. Tapi awak tak tengok lah ni. Kan? Penat je cikgu share. Kau awak tengok pun. Okey, tengok sini. Tu limau yang ada kulit. Limau yang ada kulit kan? Okey, limau yang ada kulit dia kurang tumpat dari air. Jadi dia akan terapung. Okey, yang ni pula limau yang kita buang kulit dia. Okey, jadi kulit limau yang kita buang kulit dia lebih tumpat dari air, jadi dia akan tenggelam. Jadi cara dia kalau kita nak tenggelamkan limau tu, kita buanglah kulit dia. Okey? Okey. Cikgu nak tanya awak, kenapa kulit limau yang ada kulit ni dia terapung? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Kenapa limau yang ada kulit ni terapung? Kenapa? Kurang tumpat.
Kurang Ya, tempat. dia kurang tumpat. Tapi apa yang menyebabkan dia terapung? Kalau kulit limau yang tak ada kulit, dia tenggelam. Ha. Kan mula-mula ni, ni limau yang ada kulit dia tenggelam. Sekejap. Ni. Kenapa limau yang ada kulit terapung, limau yang tak ada kulit dia tenggelam? Sebab apa? Memanglah limau yang ada kulit ni awak kata dia kurang tumpat daripada air. Limau yang tak ada kulit lebih tumpat daripada air, sebab tu dia tenggelam. Yang ni sebab tu dia terapung. Tapi apa yang menyebabkan dia boleh tenggelam? Apa yang menyebabkan limau yang ada kulit ni boleh terapung? Macam mana kita nak bagi kenapa limau yang ada kulit ni kurang tumpat? Kenapa limau yang tak ada kulit ni lebih tumpat daripada air? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Kenapa? Sama juga konsep dia. Kapal yang besar tu kenapa dia boleh terapung di atas air? Kan? Kalau kita campak duit shilling tu kecil je. Tapi kalau kita campak dalam air laut, dia akan tenggelam. Kenapa sampan boleh terapung? Kenapa sampan boleh terapung di atas sungai? Kenapa kalau kita campak batu dalam sungai, batu tu tenggelam? Cuba bagi tahu kat cikgu. Batu tu dah jadi berat. Batu tu kecil je. Bot lagi besar. Sama juga dengan yang ini. Okey. Yang ini, limau ni ada kulit. Okey. Sebenarnya bila antara lapisan kulit limau ni dia ada udara. Okey, udara kan dia kurang tumpat daripada air. Jadi dalam lapisan limau ni ada udara. Tu yang menyebabkan limau yang ada kulit kurang tumpat. Okey. Bila kita macam mana kita nak tenggelamkan limau tu ialah kita buanglah kulit dia. Bila kita buang kulit, udara dah tak ada. Jadi limau ni dia tinggal isi saja. Isi ni lebih tumpat daripada air, sebab itulah dia akan tenggelam. Macam buah anggur tadi. Buah anggur kulit dia nipis kan? Kulit dia memang tak ada ruang udara. Sebab itulah buah anggur kita masuk je dalam air dia akan tenggelam. Sebab dalam lapisan kulit anggur tu dia tak ada udara. Okey, boleh faham tak? Boleh faham? Boleh. Jadi cara yang sama juga. Kalau benda yang tenggelam, maksudnya dia lebih tumpat. Boleh tak kita nak terapungkan buah limau yang tak ada kulit ni? Boleh tak? Boleh. Kita tambahkan apa? Yang kita dah belajar, kita tambahkan apa? Air garam. Air garam. Kita tambahkan Air garam. Bukan tambahkan air garam. Tambah garam ataupun tambah apa? Tambah gula. Yang ni ialah air garam. Okey, air garam. Okey, awak tengok ini adalah air garam. Sebab itulah limau yang tenggelam tu, limau yang tak ada kulit, walaupun dia tenggelam tadi, dia dah jadi kurang tumpat sebab air garam ni lebih tumpat daripada limau yang tak ada kulit. Okey? Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Bila? Apa ni video ni dia tanya apakah cecair A, B dan C?
Okey. Ding dong. Ding dong. Okey, itulah yang cikgu nak tunjuk. Jadi bila awak tak dapat jawab, maksudnya awak tak tengoklah video yang cikgu hantar dekat WhatsApp tu. Kan? Tak tengoklah tu. Okey, itulah dia punya jawapannya sebenarnya kalau kalau kita masukkan limau, buah limau yang buah oren yang ada kulit, macam mana kita nak tenggelamkan dia. Itulah caranya sebenarnya. Okey. So hari ini sepatutnya awak dah masuk tajuk yang lain sebab jawapan yang ini pun kita dah bincang minggu lepas. Okey. Asid dan alkali sebenarnya. Minggu ni kita masuk asid dan alkali. Okey. Besar sikit lah. Okey. Mengapa reaksi muka mereka berubah apabila merasai buah lemon dan air kopi tanpa gula? Okey, kenapa? Kenapa mukanya berubah? Sebab apa? Sebab apa? Awak makan limau. Kenapa dia mukanya berubah? Sebab masak. Okey, air kopi tanpa gula pernah minum tak? Air kopi tanpa gula. Baik. Okey, air kopi tanpa gula dia rasa pahit. Okey. Dekat sekeliling kita ada bahan yang bersifat asid, alkali dan neutral sebenarnya. Okey, contoh macam video ketumpatan tadi, video yang telur menari tadi, yang itu adalah aplikasi untuk asid. Cuka tu adalah sejenis asid sebenarnya. Okey. Jadi dia bertindak balas dengan kalsium karbonat menghasilkan karbon dioksida. Kalsium karbonat tu adalah sejenis bahan alkali. Okey, kalsium karbonat tu ialah alkali. Okey, asid tu pula ialah cuka. Okey. Jadi bila dia bertindak balas asid dengan alkali ni, kalau dia bercampur, dia akan dia akan bertindak balas dan dia akan keluarkan karbon dioksida. Okey, sebab itulah awak nampak tadi kulit telur tu menari. Sebenarnya dia hasilkan karbon dioksida ke apa ke, tindak balas asid dengan alkali ni, awak akan belajar masa sekolah menengah. Okey, untuk sekolah rendah ni awak cuma belajar bahan apa yang bersifat asid, bahan apa yang bersifat alkali, bahan apa yang bersifat neutral. Okey, kalau kita dekat sekolah, untuk kita uji bahawa bahan tu adalah asid ke alkali ke neutral, kita ada sejenis alat sains yang dinamakan kertas litmus. Okey. Dekat makmal kita uji menggunakan kertas litmus. Okey. So, sekejap cikgu nak garis sikit. Cikgu nak menggaris. Okey. So, dekat sekeliling kita ada bahan yang bersifat asid, alkali dan juga neutral. Okey, kertas litmus ni apa? Kertas litmus ialah sejenis penunjuk yang akan berubah warna apabila diuji. Maksudnya bila bahan tu kita uji dengan kertas litmus merah ni dia akan tukar warna kalau dia bersifat alkali.
Kertas litmus biru pula dia akan bertukar warna kalau bahan tu bersifat asid. Jadi bila awak duduk rumah macam ni, kita tak boleh nak buat eksperimen secara bersemuka. Okey, dan awak pun tak ada kertas litmus ni. Kertas litmus ni ada dekat makmal sebenarnya. Okey. Kertas litmus ada 2 warna iaitu merah dan biru. Okey. Merah dan biru. Okey. Yang ini adalah ujian. Bila kita uji bahan ni guna kertas litmus, kita kena jadikan bahan tu dalam bentuk cecair. Okey, contoh dia sabun basuh kan. Sabun basuh serbuk tu dia bentuk serbuk kan. Jadi kita kena jadikan dia dalam bentuk cecair. Jadi kita kena larutkan dengan air, kena tambah sikit air. Jadi barulah bila kita tambah sikit air, barulah kita boleh uji dengan kertas litmus. Okey? Jadi kalau bahan tu ada asid, bahan tu ada sifat asid, dia akan ubah kertas litmus biru kepada warna merah. Okey, dia akan ubah kertas litmus biru kepada merah. Okey, cikgu tulis kat sini. Kalau bahan tu asid, kalau bahan tu berasid, aku tak nampak pula ya. Okey, kalau bahan tu asid, dia akan ubah kertas litmus biru jadi merah. Okey, biru jadi merah. Dia asyik keluar format ni. Okey, dia biru jadi merah. Okey. Yang ni lah yang akan berlaku. Asid, kalau asid biru, kertas litmus biru ni tukar jadi merah. Ni lah. Ni kertas litmus biru. Bila kita titik je cecair tu, dia akan jadi merah. Maksudnya bahan tu adalah bahan berasid. Okey, boleh faham tak sampai takat ni? Boleh faham tak? Boleh. Ni. Okey, biru ke merah. Bolehkah kertas litmus dicelupkan terus pada bahan yang ingin diuji? Boleh. Okey. Kalau kita nak uji bahan, tak payah pakai penitis pun boleh. Kita ambil je kertas litmus biru ni, kita celup dekat bahan berasid ni pun boleh. Dia akan tukar warna. Tapi kena pastikan tangan kita tidak basah. Tangan kita kering. Boleh buat tapi pastikan tangan kita dalam keadaan yang kering. Barulah kita pegang kertas litmus biru ni dan celup di dalam bahan yang berasid. Dan nampak dia akan tukar biru menjadi merah. Okey? Yang ini kertas litmus biru. Yang ni kertas litmus merah. Kalau bahan tu berasid, kalau kertas litmus merah, kita uji dalam bahan yang asid ni, dia tidak berubah. Inilah maksud dia. Yang ini adalah kertas litmus biru. Kertas litmus biru. Okey, cikgu kecilkan sikit dia punya ni. Okey, ni kertas litmus biru. Okey. Yang ni kertas litmus merah. Yang ni kertas litmus merah. Dia tak tukar warna. Kita tengok. Okey. Kertas litmus merah kan cikgu kata ada 2 kertas litmus. Jadi bila kita nak uji, kita kena uji pakai dua-dua kertas ni. Kalau berasid, dia akan tukar. Yang biru jadi merah. Kalau yang merah pula tak berubah. Okey, sekarang ni kita tengok pula bahan yang berakali. Okey, bahan yang berakali, dia akan tukarkan kertas litmus
dia akan tukarkan kertas litmus merah sahaja. Okey, kertas litmus merah dia akan tukar warna kepada biru. Okey. So yang ni adalah untuk yang alkali. Okey, cikgu tulis kat sini Kalau alkali, bahan beralkali dia akan tukarkan merah kepada biru. Okey. Kertas litmus merah dia akan tukar jadi warna biru pula. Okey. Dia akan tukar kepada warna biru. Dan yang ini yang berlaku pada kertas litmus biru. Kita uji dua-dua. Kertas litmus biru tidak bertukar warna kalau kita uji pada bahan yang alkali. Tapi kalau kertas litmus merah pula, dia akan bertukar warna. Dia akan bertukar warna kepada warna biru. Okey, boleh nampak tak kat sini? Okey, boleh faham tak setakat ni? Faham tak? Faham. Tadi cikgu kata apa? Kertas litmus, kalau bahan tu asid, dia akan tukar kertas litmus yang mana? Kalau bahan tu asid. Biru ke cepat. merah. Okey, biru ke merah. Kalau kertas litmus merah dia jadi macam mana kalau bahan asid? Kertas litmus merah tu jadi apa kalau bahan tu berasid? Tiada perubahan. Okey, tiada perubahan. Kalau alkali pula terbalik dengan yang berasid. Okey, kalau yang beralkali, kalau bahan tu ada alkali, kertas litmus biru ni tidak berubah. Tapi kertas litmus merah dia akan tukar menjadi warna biru. Okey? Sekarang ni bahan neutral pula. Okey, bahan neutral. Okey, nak tahu bahan tu dia neutral ke tidak, apabila kita uji dengan kertas litmus, dua-dua kertas litmus. Kita uji kertas litmus merah dan biru, dia tidak akan berubah warna. Kedua-dua kertas litmus tidak berubah warna dia. Kita guna yang biru pun tak berubah warna, kita guna yang merah pun tidak berubah warna. Bila dua-dua tak berubah warna, barulah nama dia ialah bahan yang neutral. Okey? So kalau neutral, neutral, dia punya ni, kalau kertas litmus biru, biru dia akan jadi biru juga. Maksudnya dia akan, biru ni dia akan tukar jadi biru juga. Maksudnya tak berubah lah. Dia tak tukar pun. Biru jadi biru. Kalau merah, merah pun tetap jadi merah juga. Kertas litmus merah pun jadi merah. Kertas litmus biru pun jadi biru. Tak ada perubahan. Okey. Yang ini adalah untuk neutral. Okey. Boleh ingat tak? Okey. Kalau alkali merah jadi biru. Yang biru tidak berubah. Biru tak berubah. Kalau yang asid, biru jadi merah. Tapi yang merah tidak berubah. Kalau neutral, dua-dua tidak berubah. Tiada perubahan. Okey. So, yang ini adalah eksperimen yang awak perlu buat. Tapi kertas litmus ni tak ada. Okey. Kertas litmus ni tak ada. Tak apa. Yang ini cikgu akan tunjukkan tunjukkan masa eksperimen minggu depan. Okey. Minggu ni kita cuma kenal saja apa itu asid, apa itu alkali, apa itu neutral. Untuk yang aktiviti ni cikgu akan tunjuklah dekat awak
sebab awak tak ada kertas limas kat rumah kan. Jadi cikgu yang akan tunjuk dan cikgu nak suruh awak jawab. Yang mana bahan asid, yang mana bahan alkali untuk yang ini. Okey? Yang ni pun sama. Yang rasa ni awak boleh buat sendiri. Okey? Yang untuk rasa ni awak boleh buat sendiri. Yang ni dia suruh rasa kan? Okey? Yang ni awak boleh buat sendiri. Okey? Ataupun kita buat sama-sama lah nanti. Okey? Buat sama-sama yang ini. Awak sediakan bahan dan awak rasa. Rasa dengan sentuh. Yang kertas litmus ni cikgu yang akan buat. Cikgu akan buat dan awak akan bagi tahu dia punya jawapan. Okey? Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak kelas? Okey. Boleh. So minggu depan kita akan buat uji ni. Cikgu akan uji ni dengan awak. Okey, awak bacalah dulu. Okey, awak baca dulu dan yang ini boleh sediakan sekali masa kelas minggu depan. Kelas minggu depan awak sediakan bahan-bahan ni. Okey. Kalau tak ada buah anggur pun tak apa. Nanti cikgu lah sediakan. Okey. Yang mana yang ada kat rumah. Sos tomato mesti ada kat rumah. Ubat gigi ada, garam ada, telur mesti ada kan. Okey. Susu segar ni kalau ada. Kalau tak ada tak apa. Okey. Kalau ada sediakan. Okey. Jadi minggu depan kita akan buatlah aktiviti ni bersama-sama. Okey. Kertas litmus pun cikgu kena ambil dekat sekolah dulu. Sebab kat rumah cikgu pun tak ada. Okey. Kena pergi sekolah dulu ambil. Okey, so kita akan buat yang inilah minggu depan. Okey, tajuk ni tak banyak sangat. Dan cikgu akan bagi awak video untuk asid dan alkali. So sampai setakat ni boleh faham tak yang cikgu ajar tadi? Boleh faham. Kalau boleh faham, cikgu nak bagi soalan sikit. Okey, cikgu nak bagi soalan sikit. Okey. Cikgu nak bagi soalan, awak tunggu kejap . Jika okey, cikgu bagi satu soalan. Sekejap. Okey. Okey, cikgu nak bagi soalan sikit ya. Kejap ya. Tengah nak copy ni. Copy.
Is ke baik okey. Kejap. Okey, cikgu ada 2 soalan nak bagi kat awak. Jadi cikgu nak suruh awak jawab. Kalau awak guna handphone, awak pergi dekat activities, pergi dekat tanda titik bertiga tu, awak pergi dekat activities, awak tekan pool. Awak tekan pool Okey, sekarang ni cikgu nak launch pool ni. Okey, nak minta awak jawab. Okey, sekarang ni awak tolong jawab pool ni. Jawab sekarang. Siapa yang dapat pool cikgu? Saya dapat. Okey, jawab sekarang. Cikgu nak tengok. Okey, ada 2 soalan. Cepat jawab. Lambatnya. Satu lagi. Tak jawab pun? Ni Cepat. Okey, baru seorang je jawab. Yang lain mana? Tak jawab ke? cikgu dah buat habis dah. Baru seorang je jawab. Kat sini ada 1, 2, 3, 4. Lagi 4 orang mana? Lagi 5 orang. Lagi 4 orang tak jawab. Cikgu Cepat. habis dah. Jangan mami. Okey, baru 2 orang jawab. Jawab dah. Tak dapat lagi. Siapa lagi? Baru 2 orang jawab. Orang tak Jawab dah. Okey. Apa nama? Dia tak ada. Pelik.